Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama yang diberi adalah Muhammad Syukri B. Ramli. Nombor matriks adalah A0475. Hari ini saya akan menceritakan tentang Imam Syafi'i. Okey, pepatah Melayu ada memberitahu tidak kenal maka tidak cinta, maka kita akan mengenali beliau. Imam Syafi'i nama asalnya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Beliau adalah seorang yang berketurunan Bani Hashim daripada kedua belah ibu dan bapa beliau. Bani Hashim merupakan sebahagian daripada kaum Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestin. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 729 Masihi. Dan beliau telah wafat pada 204 Hijrah bersamaan 783 Masihi ketika beliau berusia 54 tahun. Imam Syafi'i dikenali sebagai Nasir al-Sunnah kerana beliau berpegang teguh terhadap al-hadis. Okey, saya akan menyenaraikan beberapa kepribadian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan seorang yang sanggup tinggal bersama orang Badui. Hal ini demikian kerana beliau ingin menguasai kesusteraan dan kebudayaan Arab tulen. Beliau juga sanggup bermusafir jauh demi mempelajari ilmu pengetahuan. Beliau juga berani menegakkan keadilan. Perkara ini dapat dilihat ketika beliau telah difitnah dan beliau diarahkan untuk berdepan dengan Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah seorang yang pemurah kepada fakir miskin dan beliau juga merupakan seorang yang warak dan juga kuat beribadah kerana beliau sanggup mengorbankan 1/3 masa harian beliau untuk beribadah. Disebabkan Imam Syafi'i merupakan seorang yang sangat mencintai ilmu, beliau telah menjelajah ke banyak negara bagi mencari guru-guru bagi mengajar beliau. Saya akan menyenaraikan antara guru-guru masyhur Imam Syafi'i. Contohnya adalah Imam Malik, Muslim bin Khalid Al-Zinji, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari dan juga Ibrahim bin Yahya Al-Aslami. Imam Syafi'i telah memberi banyak sumbangan terhadap dunia. Antaranya adalah beliau telah menghasilkan sejumlah karya yang digunakan sehingga kini. Contohnya adalah kitab Al-Risalah, iaitu kitab yang digunakan sebagai perintis kepada ilmu usul fiqh. Beliau juga telah menghasilkan sebuah kitab yang berjudul iaitu Qaul Jadid Imam Syafi'i dalam bidang fiqh. Beliau juga telah mengumpulkan hadis dalam satu kitab yang dinamakan Kitab Musnad Al-Syafi'i. Metod mazhab Syafi'i adalah ijma', iaitu kesepakatan ulama' dalam menghasilkan hukum. Beliau juga telah mengamalkan qiyas, iaitu analogi. Seterusnya istidlal, iaitu mencari alasan berlandaskan nas syariah tanpa menggunakan pendapat fikiran manusia. Imam Syafi'i juga telah melahirkan beberapa orang pelajar. Contohnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu merupakan pengasas mazhab Hanbali. Yahya bin Yusuf Al-Buwaiti yang merupakan seorang perawi hadis dan juga seorang imam. Ismail bin Yahya Al-Muzani, iaitu seorang penulis kitab. Saya akan memetik satu ayat daripada kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, iaitu hukum yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sama dengan hukum Allah. Jadi, orang yang telah mentaati Rasulullah sama seperti telah mentaati Allah. Demi itu, Imam Syafi'i mengutip sejumlah ayat Al-Quran bagi menguatkan kewajipan kita untuk mentaati Rasulullah SAW sebagai inti ajaran agama.
Antara ayat tersebut adalah may yuti'ir rasulah faqad atallah, iaitu barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Petikan ini telah dipetik daripada surah An-Nisa ayat ke-80. Okey, setelah kita menyelesaikan kisah tentang Imam Syafi'i, kita akan mengadakan satu diskusi, iaitu saya telah menyediakan 3 soalan yang sering ditanya oleh orang tentang Imam Syafi'i. Kita akan teruskan. Okey, bagaimanakah Imam Syafi'i wafat? Imam Syafi'i wafat kerana beliau mempunyai penyakit buasir. Okey, bagaimana penyakit buasir beliau membuatkan beliau wafat? Saya akan menceritakan tentang bagaimana penyakit buasir beliau ini merupakan penyakit kronik kerana buasir beliau telah mencapai tahap kritikal, iaitu sebagai contohnya ketika beliau bangun dari tempat beliau duduk selepas ceramah, turunnya darah daripada pakaian beliau. Soalan seterusnya adalah bagaimanakah Imam Syafi'i boleh menjadi sangat hebat? Beliau boleh menjadi sangat hebat kerana beliau mengamalkan disiplin pembahagian masa, iaitu sepertiga masa beliau digunakan untuk menulis ilmu, sepertiga masa lagi digunakan untuk berehat, dan juga sepertiga masa lagi digunakan untuk beribadah. Okey, apakah yang sangat istimewanya tentang Imam Syafi'i? Beliau adalah seorang yang mampu menghafal Al-Quran seawal umur 9 tahun. Umur 9 tahun ni sepatutnya lah tidak melepasi tahap akil baligh lagi. So, macam mana beliau boleh menghafal Al-Quran? Sangat istimewa, bukan? Okey, seterusnya beliau juga telah mampu menghafal kitab Al-Muwatta ketika seawal usia berumur 10 tahun. Beliau telah menghafal kitab Muwatta ini walaupun beliau belum berguru dengan Imam Malik Al-Anas. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.